Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewers yang dekat luar sana. Okey, saya mulakan dengan tu tadi bukanlah nak tunjuk yang kata saya ni macam ustaz ke apa, tak. Tapi sebab bila kita nak berkata tentang bab-bab mungkin yang bersangkutan ataupun berkaitan dengan agama ni, jadi saya kena bermula dengan cara yang lebih nampak muslim lah. Okey. Dia sebenarnya sedikit kesinambungan daripada video yang lepas. Okey, sedikit kesinambungan daripada video yang lepas di mana kita menceritakan tentang wujudnya manusia yang pertama. Okey, selama 2 minggu ni saya memang boleh kata setiap hari kita akan buat research tentang perkara ni, dan tak kurang daripada 10 website yang kita akan buka lah. Untuk dia bukan apa, insyaAllah untuk memastikan fakta-fakta yang kita ambil ni dia satu sama ada bercanggah ataupun tidak dengan agama, itu pun kita ambil kira. Cumanya macam kita cakap sebelum ni, kita tak nak ada prejudis dan kita bukan nak menentang mainstream arkeologis, terutama sekali yang datang daripada barat ni, yang kebanyakannya yang popular ni memang daripada barat lah kan. Jadi sebenarnya kita nak ada satu standpoint yang mana kita tidak boleh menerima contoh teori Charles Darwin yang menyatakan bahawa manusia ni adalah evolution daripada burung. Jadi saya pun ada terbaca juga satu artikel daripada LinkedIn daripada seorang profesor ataupun yang mana bukan profesor, dia ni doktor profesor lah lebih tepat, dan menceritakan tentang DNA manusia yang ditemui di Afrika sampai 200,000, dan dia menyatakan bahawa hampir sama tetapi mereka ini adalah bukan manusia. Jadi saya daripada bacaan terutama sekali kalau daripada 4 kitab samawi yang besar, daripada Al-Quran, daripada Genesis, Old Testament, New Testament, dan juga The King Version. Maknanya yang 3 belakang tu adalah Bible, yang kedua adalah Taurat ataupun yang orang panggil Genesis, dan of course yang utama ialah daripada sumber Al-Quran. Jadi kita pun faham sebenarnya Allah Ta'ala memang sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Saya bukan nak menterjemah, tapi ini cuma terjemahan daripada yang memang ulama' dah terjemah, yang menyatakan bahawa Allah berkata ataupun Allah berfirman yang bahawa Allah hendak buat manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Okey, so maknanya khalifah di bumi. Dan ada penulisan ulama' menyatakan bahawa manusia pertama iaitu Nabi Adam AS dicipta, diambil tanah tu daripada 7 benua yang ada di dunia. Jadi tak hairan dah sekiranya ada di antara arkeologis terkemuka dunia ni yang menjumpai spesies manusia yang disebut sebagai Neanderthal dan sebagainya. Kita disebut Homo sapien, jadi itu Neanderthal. Jadi ikut kiraan bacaan yang saya dapati ialah memang ada makhluk-makhluk Allah Ta'ala di bumi ini sebelum Nabi Adam, dan diorang ni semua memang bertebaran di atas dunia yang kita hidup sekarang ni, tapi pada zaman dahulu kala lah, betul. So apa yang menarik dia ialah bentuk rangka tu tadi kemungkinan sama macam manusia, tapi mungkin bongkok sedikit, mungkin besar sedikit, tinggi dan sebagainya. Jadi mengikut bacaan dan sebagainya kita jumpa ox. Ox ni mula-mula kita kenal dia kalau nak ikut macam dalam buku-buku cerita lama lah kan, buku-buku kanak-kanak dulu, betul, ataupun dalam cerita yang paling dahsyat sekali iaitu Lord of the Ring kan, ox. Dan ada juga goblin.
makhluk kecil kan. Selain daripada tu dwarf, dan juga last sekali yang dipanggilkan bunian, elves. So jadi ini tak apa orang kata apa, tak mustahil, tak mustahil, tetapi daripada segi akidah Islam menyatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah wujudkan, yang Allah cipta. Dan sebahagian daripada tu bacaan-bacaan menyatakan bahawa dengan tangan Allah sendiri. Maksud kata dekat sini bukanlah tangan macam kita, tapi nak kena faham. Sebab kita bila sebut tangan, adakah kita tunjuk kaki? Jadi ini Allah nak bagi kefahaman, tapi sebenarnya ialah kuasa-kuasa yang ada kepada tangan Allah. Sebab kita tak tahu sebenarnya Allah ni rupa macam mana, betul tak kan? Tetapi dialah yang paling hebat, dialah menciptakan kita semua. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah, melainkan Allah itu sendiri, betul. Dan akidah kita ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bukan nak mengajar cuma nak relatekan tadi supaya bila kita ajar anak-anak kita, bila kita cerita ke anak-anak kita, bila kita cerita dalam public macam ni, maksud dia ialah akidah kita satu. Semua orang akan bersetuju. Siapa dia? Nabi Adam adalah manusia pertama yang dicipta. Dan ini terbukti dalam Old Testament pun tulis yang sama. Cuma dia tak tulis itu Allah, dia tulis Lord. Dalam New Testament pun sama. Dalam Genesis pun sama, dia sebut Lord. Tetapi dalam Al-Quran jelas menyatakan bahawa Allah. Okey. Apa hubung kait dia? Hubung kait dia ialah saya berbalik pada video saya yang pertama yang saya bercerita agak mungkin terlampau cepat dan mungkin sukar untuk difahami disebabkan oleh orang kata hari tu pun saya pakai mikrofon lain, jadi mungkin keadaan sedikit tidak jelas lah. Hari ni saya pakai mikrofon yang lebih baik dan juga kamera yang lebih baik lah, insyaAllah. Okey, apa yang kita nak katakan dekat sini ialah melalui bacaan sekarang ni saya sedang menyediakan satu, ialah insyaAllah kalau kata dapat di orang kata dapat dibukukan adalah lebih baik. Okay, alright. So level-level Nabi Adam ketika selepas diciptakan. Okay, yang pertama ketika Nabi Adam hidup di dalam syurga, itu saya tak nak sentuh sebab dalam surah Al-Baqarah tu kita boleh baca semua. Dan bukanlah kekuatan saya untuk nak baca tafsir, lepas tu nak syarahkan benda tu. Tak boleh, saya tak boleh. Saya rasa tak dibenarkan jugalah. Cuma kalau setakat baca, boleh. Tapi nak syarahkan benda tu, tak boleh. Okay? Jadi, saya beralih kepada kehidupan Nabi Adam ketika di dunia. Kan? Nabi Adam diturunkan di dunia ni, saya rasa taklah macam cerita Thor daripada langit turun ke bumi tu, nampak dengan penuh gaya dan sebagainya, betul tak? Berdebum kata jatuh, tidak. Daripada bacaan-bacaan, terutama sekali rujukan saya ialah daripada Imam At-Tabari. Okey, Imam At-Tabari ni nama dia Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Terutama sekali saya merujuk kepada buku beliau yang dialih bahasakan dalam bahasa Inggeris, The Prophet and the King. Yang menariknya, buku beliau ni tadi di-translated oleh lebih kurang 17 translator yang datang daripada barat. Allahu'alam lah, itu yang saya jumpa lah kan. Jadi satu yang agak menyedihkan sebab mungkin sama ada tak sampai dekat Nusantara kita ataupun sebab dia mungkin jilid dia terlampau besar. Dia ada 16 jilid. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir pula, kalau kita tengok dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, yakni kitab sejarah pun ada juga menceritakan. Ada 14 jilid yang mana ada 10,100 lebih muka surat. Bayangkan. 10,000 muka surat ke 10,000 perkataan ke? Lebih kurang macam itulah ya. Maknanya kitab Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari ni tu ataupun Imam At-Tabari ni lebih banyaklah sebab dia 16 jilid. Okey. Yang menariknya lebih daripada 10 translator tu semuanya datang daripada negara barat, daripada Britain, daripada Amerika terutama sekali.
daripada dua negara yang besar ni tadi kan. Ada juga daripada France dan dibahasakan dalam bahasa Hebrew, maknanya Yahudi lah, kan. Jadi maknanya apa yang dikutip tu tadi memang sama. Bukanlah saya kata nak saya sama taraf dengan dia, tidak. Maknanya Imam At-Tabari ambil daripada Quran, ambil daripada Genesis, ambil daripada Old Testament, ambil daripada New Testament, ambil daripada King Version punya Bible dan disatukan. Malah diceritakan mengikut konsep masing-masing tanpa prejudis. Dan lebih menarik yang saya adaptasikan secara major ni tadi ialah penulis dia pun adalah penulis barat. Dan penulis barat ni pula dalam dia punya konteks pengalih bahasahan tu tadi pula dia ambil daripada 20 penulis. Daripada rabai-rabai Yahudi, daripada orang kata yang lebih tinggi pop Kristian, of course ulama-ulama Islam. Dan menariknya penulisan dia major, kebanyakannya dia menulis apa yang Tabari tulis. Ini menarik, maknanya tanpa prejudis, penulis barat ni tadi banyak ambil ataupun cedok penulisan-penulisan daripada Imam At-Tabari. Jadi ini satu yang menarik. Jadi saya rasa tanpa melihat kepada sudut hukum, kita bukan nak menceritakan sudut hukum, tapi kita nak relatekan, kita nak cerita pada anak cucu kita. Jangan terima bulat-bulat apa yang dihidangkan oleh arkeologi semasa, terutama sekali daripada barat. Sebab kita faham, ada di antara diorang ni adalah musuh-musuh Islam itu sendiri. Tanpa prejudis, tanpa prejudis. Jangan salah anggap apa yang saya cakap ni tadi. Tetapi ini apa adalah yang berlaku sekarang ni. Sebab tu Mr. Graham Hancock kita dalam Ancient Apocalypse tu tadi, dia ditentang habis-habisan. Apabila dia sebagai pengamal media yang bebas menceritakan tentang kewujudan sebenar kerajaan A sebelum kerajaan B. Oh tidak, ini tidak. Dan dia dikatakan trash ideas, bonkers dan macam-macam lagi lah yang negatif. Sebab seolah-olah dia orang bila dia dah tulis benda tu dengan carbon date yang sedemikian, dia tak nak ubah dah. Walaupun dapat data yang baru. Jadi ini sesuatu yang amat menyedihkan lah. Terutama sekali apabila satu astronomy site, pada pandangan saya yang apa yang berlaku dekat Göbekli Tepe itu tadi di Turki adalah satu museum yang diwujudkan oleh orang-orang dahulu supaya apabila kita ditemui oleh kita pada zaman sekarang ni tadi menjadi satu titik tolak permulaan dan sejarah dan sebagainya. Okay? Now, apa yang saya buat sekarang ni ialah membuat penyelidikan daripada zaman Nabi Adam AS dengan isteri Siti Hawa turun ke bumi. Dan cerita dia sebenarnya sangatlah panjang. Ia sangatlah panjang. Kenapa kita mesti tahu cerita sejarah ni tadi? Okey, yang pertama ialah kalau kita nak terus merujuk kepada cerita peradaban manusia ni tadi, kita nak terus tangkap pada situ saja, rasanya tidak adil sebab kita tak nampak asal usul dia. Okey. Contoh yang paling cantik kalau you tengok Ustaz Auni, masya-Allah. Dia menyatakan satu. Of course, kita takkan dapat tangkap apa yang beliau cerita kalau kita tak tulis ataupun kita tak ulang tayang video-video beliau. Okey, daripada situ pun saya nampak. Okey, saya bukan nak cabar, saya bukan nak challenge. Saya nak mengikut jejak langkah Ustaz Auni. Iaitu ialah apabila menerangkan sesuatu perkara mesti ada fakta di belakangnya. Jadi apabila kita nak melihat sejarah peradaban manusia ni tadi, nak tak nak kita kena tahu sejarah Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kesusahan dia orang. Dan memang syaitan na'udzubillah tu tadi yang direjam oleh Allah Ta'ala, yang dihalau keluar daripada syurga, memang banyak menyusahkan tok dan juga nenek kita tu tadi. Jadi kesusahan tu lepas satu sebab dia memang tetap nak jadi penguasa bumi. Dan benda ni diceritakan dalam semua kitab.
Yang 4 kitab Samawi yang saya ceritakan tadi. Semua kitab, maknanya selepas Allah menerima taubat Nabi Adam, dia kacau pula buat benda lain. Terima pula taubat dia kacau lagi untuk ni, dan seterusnya. Sehinggalah cubaan dia dan juga kuncu-kuncu dia ni untuk membunuh Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Jadi daripada situ baru kita boleh tahu, sebab setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, berapa ratus tahun barulah berjumpa dengan pula Siti Hawa, dan bagaimana pula daripada mana ke mana. Okey, saiz Nabi Adam pada ketika itu yang dinyatakan 60 hasta tu sebenarnya selepas kematian Habil. Kesedihan yang berlaku terhadap Nabi Adam tu tadi menyebabkan baginda masa orang kata apa, macam muram kan, murung dan sebagainya, akhirnya baginda terkecil pada 60 hasta. Kalau ikut dalam penulisan kitab-kitab lama yang lain, dia sebut 60 Ls ataupun ELLS. Jadi selepas beberapa website jadi saya terjumpa satu sahaja yang itu mana dia adalah kiraan di Scottish satu masa dahulu. Tetapi apabila Scotland dah di bawah pemerintahan Britain, ELLS tu ataupun Ls tu tadi ditukar kepada metrik yang kita ada sekarang. Jadi satu Ls bersamaan dengan 1.145 meter lebih kurang. So maknanya dikatakan bahawa bukan hanya 60 hasta, tetapi saiz asal Nabi Adam pada ketika itu adalah 60 meter. Maknanya 160 kali 3 pun 160 dekat 200 kaki. Jadi maksud kata sangat besar lah. Maksud tu sangat besar. Dan dalam penulisan-penulisan yang saya belum siapkan lagi, sebab translation ni daripada Arab, lepas tu ditranslatekan kepada dalam bahasa Inggeris. Dan dalam bahasa Inggeris ni pula ada dua, iaitu bahasa Inggeris yang dalam kitab. Lepas tu, tiga, bahasa Inggeris Old English, dan akhirnya bahasa Inggeris biasa. Jadi maknanya kita nak kena faham Z, do, not, how, di, apa benda semua tu kan. So maknanya kita tak boleh nak suka-suka translate, nak jadikan dalam bahasa tu tadi. Dan selepas ditranslatekan ke dalam bahasa Malaysia pun kita nampak ada jalan bahasa tu yang agak kelang kabut bila dibandingkan dengan bahasa Inggeris. Bukan Old English dan juga bukan Religionist English. So berbeza. Jadi bila kita tengok tadi, maknanya nak kena buka pula dictionary yang lain supaya penyusunan tu jadi nampak tak kelang kabut dan kena dengan fakta asal. Jadi kita tak mau ubah, takut benda-benda tu jadi tak betul. Jadi sekarang ni apa yang kita perlukan ialah satu, kita nak buktikan, kita tak nak bertelagah ataupun kita tak nak ada orang kata apa, kita bukan nak menentang, tetapi kita ada satu standpoint yang kita nak kata dekat sini, okey tak apa, itu you punya apa yang you jumpa, betul, kita faham, tak ada masalah. Sebab ada di antara ekologis barat ni, dia orang adalah yang tidak percaya kepada agama dan ketuhanan. Jadi maknanya apa saja yang diorang buat hanyalah berlandaskan logik akal. Contoh yang saya jumpa lah dalam 2-3 banyak dalam website, banyak yang kononnya dia refer kepada kitab A, kitab B dan kitab C. Yang mana cerita tentang Nabi Musa belah Laut Merah. Dia kata masa tu kebetulan masa Nabi Musa sampai dekat tepi tu, masa tu dah orang kata apa? Surut. Air surut. Frog. Jadi Nabi Musa boleh lari. Tapi selepas Nabi Musa dapat lari, kata bila Firaun tu air dah naik balik. Ada pula yang kata pada masa tu berlaku satu macam angin yang kuat. Jadi dia membelah laut tu tadi. Jadi kalau kita tengok daripada segi, kalau kita tengok kitab Taurat sendiri pun menyatakan bahawa yang Nabi Musa mengetuk dan dengan keizinan Tuhannya, Lord. Lalu laut itu terbelah dan membentuk seolah-olah dua bukit. Jadi boleh lalu kan. Dan dalam kitab yang lain pula menyatakan bahawa Nabi Musa bukan hanya satu ketuk sekali, tetapi ketuk 2-3 kali, jadi benda tu jadi 2-3 lorong. Sebab pada hari Nabi Musa bawa lari kaum Yahudi itu bukannya satu suku, ada 12 suku. Yang ini dibuktikan dengan apa? Apabila dah sampai kat sana, dah selamat daripada tu, bukankah Nabi Musa ada ketuk satu batu yang memancupkan 12 mata air untuk setiap satu suku? Betul tak?
Okey, kalau tak betul, komen dan betulkan balik fakta saya ni. Saya tak suka orang diam, cerita dekat belakang, Mamat ni cerita ikut kepala dia je. Kalau orang Kedah kata ikut palatau. No. Kita ambil fakta. Sebab kita nak ceritakan kepada anak cucu kita, kawan-kawan kita ataupun orang yang tengah buat study tentang perkara ni ialah kita ambil daripada fakta dan kita tak menyalahkan fakta. Kita menggunakan fakta dengan cara yang betul. Bukan kita nak menentang macam tadi, tapi kita nak tunjuk yang kita pun ada satu standpoint. Standpoint kita ialah memang keturunan manusia ini adalah daripada Nabi Adam dan juga Nabi Hawa. Berapa lama dilahirkan, berapa banyak selepas tu, apa benda semua, berapa panjang. Ini kita akan bincangkan kemudian apabila saya punya nota ni nanti akan lebih siap. Okey, kita akan menggunakan AM. Anno Domini. Sebelum ni kita tahu AD, Anno Domini kan. Maknanya AD waktu lahir sebab dia ambil tarikh Nabi Isa dilahirkan. AM kita ambil tarikh Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dengan fakta yang pertama ialah lahirnya Habil dan Qabil serta kembar dia, dan kita tolak ke belakang. Kita tolak ke belakang. Ambil lagi waktu antara Nabi Adam pergi cari Siti Hawa. Waktu lamanya dikatakan Nabi Adam bertaubat dan sebagainya. Okey? Dan daripada situ kita akan dapati peradaban itu akan bermula. Tapi yang menariknya daripada bacaan-bacaannya, terutama sekali dari rujukan daripada The Prophet and the King. Yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabari ni tadi. Jadi kita dapati sebenarnya bumi ni Allah Ta'ala dah readykan untuk Nabi Adam. Sebab ada dalam cerita-cerita tu menyatakan bahawa Allah Ta'ala bawa Nabi Adam berpandukan kepada satu awan. Allah Ta'ala kata kau ikut awan tu pergi ke satu ladang corn ataupun jagung. Right? Satu. Yang kedua, apabila Allah mengurniakan 2 ekor sapi ataupun lembu kepada Nabi Adam untuk membajak tanah dan menanam gandum. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga ialah daripada gandum tu nak buat apa? Sebab Nabi Adam hanya diajarkan dengan nama-nama sahaja. Sama macam kita masa budak-budak dululah. Masa kita kenal basikal, kita tahu bawa basikal tak? Tak. Tapi apabila sampai ke bumi, praktikal tu dah mula. Betul tak? Jadi melalui malaikat Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam macam mana nak mengisar, jadikan dia tepung, daripada tepung macam mana nak jadi uli, nak ulikan dia jadi daf, dan akhirnya nak bakar. Dan dalam cerita tu juga bagaimana Jibril mengajar Nabi Adam untuk mengeluarkan iron core, besi, keluarkan daripada batu, untuk buat peralatan untuk pertanian, penternakan dan kehidupan hari-harian. Ini diceritakan, okey? Yang kita ambil daripada Imam At-Tabari ni, dia ambil, beliau ambil daripada kitab-kitab yang lain lalu disatukan. Maknanya ini adalah daripada sumber yang betul, bukan sumber yang dimain plug from the air macam itu saja, tidak, okey? Dan apabila doh tu dah siap, kan contoh, macam mana pula Jibril mengajar Nabi Adam untuk buat oven. Nampak? So maknanya revolusi pertanian dan juga perindustrian dan juga penternakan sudah berlaku pada zaman Nabi Adam. Cuma kita tak tahu tool dia tu nampak macam mana. Yang orang jumpa-jumpa tu macam biasalah kan. Mungkin betul kan. Alright? Dan Siti Hawa pula diajar oleh malaikat Mikail. Allah berikan sekumpulan kambing. Sekumpulan kambing untuk Mikail mengajar macam mana nak mengetam, akhirnya macam mana nak menenun. Menenun benang tu dan sebagainya. Okey, hari ni kita berhenti dulu dekat situ. Diharap tuan-tuan dan puan-puan dekat sana boleh bersabar. Jadi insya-Allah kita akan cerita dia panjang. Jadi kemungkinan pasal Nabi Adam saja sebelum sampai ke Habil lagi ni, belum lagi. Kita akan
mungkin ambil 2-3 sesi lah. Diharap di luar sana yang terutama sekali NGO dan juga ada universiti-universiti Islam yang berminat dengan cerita-cerita macam ni, yang mana kita boleh collaborate dan dapatkan fund. Sebab contoh macam kitab The Prophet and the King ni saja ni, saya tak pasti di Malaysia ada ataupun tidak. Mungkin ada di setengah-setengah universiti, tetapi buku ni memang original, memang sampai sekarang original memang dalam bahasa Arab. Yang been translated tu mungkin ada di British Library, mungkin dia ada dekat American Library, I tak pasti pasal benda tu. Okey, jadi insyaAllah saya rasa saya berhenti dekat sini dulu. Yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang sebenarnya datang daripada saya. Dan sekiranya ada fakta-fakta yang saya cakap tadi tersilap, maka saya minta dibetulkan melalui komen. Saya boleh terima komen, saya tak boleh terima komplain. Okey, ini dua benda yang berbeza. Jadi saya harap tuan-tuan semua faham di sana. So akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.